23. Bismillahirrahmanirrahim. Mabit Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Mauliduhu bi Makkah al-Aminah, wafatuhu bi Taibah al-Madinah. Wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad bahawa Nabi SAW dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah dan diutuskan di Makkah, dan kemudian wafat di Madinah Al-Munawwarah dan ditanam di Madinah Al-Munawwarah. Ini tidak ada khilaf. Sekali orang yang ni buat, nanti kita kata pergi ke Makkah, duduk depan pintu maktabah Makkah. Maktabah Makkah tu duduk depan pintu tu. Tulis pula depan pintu, dilarang lawat tempat ni kerana tempat tidak ada dalil yang sahih mengatakan Nabi lahir tempat ni. Pening kita, pada tempat tu semua sepanjang zaman ulama sebut itu adalah tempat lahir Nabi. Dan depa kata begitu, sampailah depa tak berani nak buat. Sebab depa buat besar jalan kan ni di Makkah. Tapi itu depa tak berani nak buang, dipertahankan sampai sekarang. Alhamdulillah saya dengan Syekh Ahmad Mamdu baru ni ketika pergi saya sempat masuk dalam masjid tu, dalam maktabah. Syekh Ahmad Mamdu pernah mudir maktabah tersebut. Masuk dalam bilik mudir tu tempat lahir Nabi. Dan alhamdulillah saya semayang di tempat Nabi dilahirkan. Tempat Nabi dilahirkan tu sebelah tu. Tempat-tempat tu dan mudir tu beritahu di sini tempat Nabi dilahirkan. Saya semayang kat situ. Syekh Ahmad Mamdu minta izin Muhammad dia nak semayang 2 rakaat di tempat Nabi lahir. Jadi saya pun semayang di tempat tu. Syekh Ahmad mai dah sebelum tu. Dia mai dah hari sebelum tu. Kemudian saya beritahu kat Syekh saya nak kena pergi. Sebab saya demam itu. Tak ada nak pergi. Nak ikut Syekh. Pergi jumpa dengan Syekh Abdul Wahab Abu Sulaiman. Wahab Abu Sulaiman anak murid besar Syekh Hasan Mashar. Saya tak dapat jumpa Syekh Wahab Abu Sulaiman. Dan dia ni yang diterbiah oleh Syekh Hasan Mashar. Dan dia jaga maktabah Syekh Hasan Mashar dalam maktabah Makkah. Dalam maktabah Makkah ada banyak maktabah. Dalam Makkah tu kecil dia tengok orang masuk dalam, kau boleh baca kitab. Waktu duha dia buka sampai duha. Dia semayang tu. Allah SWT ada maktabah Syekh Hasan Mashar, maktabah Syekh Abdul Hamid Quds. Orang-orang besar Makkah. Ada maktabah Syekh macam-macam, ada banyak maktabah para masyayikh. Yang kitab-kitab depa ada dalam tu. Kitab-kitab tulisan depa pun ada dalam tu. Dan tempat Nabi lahir dalam bilik mudir. Dia nak masuk kena reti, kena baik dengan mudir. Mudir muda lagi. Dan mudir tu yang habiskan duit banyak untuk nak jaga maktabah tersebut. Kalau masuk dalam tu semua tahu kata ni tempat Nabi lahir. Dan mudir kalau nak masuk bilik dia, setiap kali nak masuk saya tengok dia akan masuk Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Oh, selawat. Oh, masuk. Hatu dalam. Ini tidak pasti kalau tahu dalam. Hatu duduk dalam semua jenis geng-geng tahu kata ni tempat Nabi lahir. Hadu doa, duduk nafi. Wah, yang geng-geng hayah amar ma'ruf nahi munkar Saudi. Munkar apa tak tahu, kita tak faham. Lepas tu kita tengok kalau kata pok-pok Turki, kalau dia pemain dia akan duduk di sebelah. Kalau kita pergi masjid Makkah tu, maktabah Makkah tu, tepi betul-betul depan pintu dia, tempat Nabi lahir di sebelah kanan. Bilik tu betul tepi sebelah kanan. Dinding tu, tu kawasan tempat dalam tu tempat Nabi lahir. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi masuk, dan saya masuk semayang di tempat Nabi lahir. Sebelah dinding tersebut, dalam kawasan. Tak tahu nak dapat peluang tu bila Allah nak tahu. Kalau saya pergi jumpa pula mudir tu, kalau kata tak ada Syekh Ahmad pula, dia ambil fatwa Darul Ifta. Abang pula Mustasyar Syekh Ali Jumaah. Dia pun layan semua. Lepas tu apa ni? Dia bagi mayang semua. Dia bagi masuk dalam tempat tu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Itu tempat Nabi lahir. Allah SWT dan disebut di sini Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Sebahagian pada hari gajah. Yang kata sebelum pada tahun gajah tersebut. Hari gajah tu maksud dia, hari Abrahah mai tu. Itu pandangan sebut. Pandangan kedua, pandangan pertama yang tepatnya, pandangan pada Amul Fil, tahun tersebut. Tahun tentera Abrahah datang, tahun tu yang Nabi ada. Tak beritahu apa ni. Nak beritahu kata orang hebat-hebat ni dia lahir dalam suasana yang hebat. Ni fiksirah ni. Orang yang hebat ni lahir dalam suasana yang hebat. Dan suasana penentangan yang paling hebat pada zaman tersebut, dia lahir dan dia diterbiah dalam zaman tu, maka dia ni akan lahir sebagai orang yang hebat. Kita lahir pada zaman senang, kita akan jadi ayam daging. Tapi orang yang lahir pada zaman kesusahan dan dia kena hidup dengan susah, berjuang dan sebagainya, maka orang macam ni dia akan lahir sebagai orang yang hebat. Tapi syarat kena berpadu pada agama. Bukan semangat semata-mata. Nak ada ilmu dah. Semangat yang tak jadi. Rambut banyak pakai rantai. Baik. Tak tahu tu.
Dan Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan rafi'an basarahu ila sama, mengangkat matanya ke langit, dan meletakkan tangannya ke bumi, makhula, dan dalam keadaan telah khul, telah dicelakkan oleh Allah Ta'ala, nadhifan masrura, dan keadaan suci, bersih, tidak ada darah. Kita lahir dengan keadaan darah penuh. Anak kita kalau kita lahir, kita tengok anak yang lahir pada perut ibu, darah, bau darah tu ada, baduk dalam kantung dan sebagainya. Nabi tidak lahir begitu, dalam keadaan suci, bersih. Masruran ay maqtu' as-surrah. Yang terjemah masrur itu gembira, keluar kena gembira. Dan masrur maksudnya maqtu' as-surrah, yang telah diputuskan tali pusat. Ay maqtu' dan juga maqtunan. Dan juga dalam keadaan berkhatam. Hal keadaan berkhatam. Sebagai pandangan yang mengkhatamkan Nabi adalah datuk Nabi SAW pada hari ke-7 Nabi dilahirkan. Dan gabung di antara dua pandangan tadi, yakni harus kita katakan an yakuna wulida makhtunan khitanan ghairat tam. Maksud Nabi lahir dalam keadaan telah berkhitan, tapi khitan yang tidak tam, tidak sempurna. Maka dikhatamkan pula oleh datuk Nabi SAW pada hari ke-7 dengan cara sempurna. Arab buat benda ni, kita orang Melayu takut nak khatam anak kecil-kecil. Kesian lah lagi, tengok dia teriak, mok pun turun teriak sekali. Jangan bimbang kat Musaid ni, ambil peluang. Kalau ada anak kat Musaid, beranak kecil-kecil tu, pergi buat Syekh Yusri tu. Seronok lah. Saya Muhammad Abu Nur yang tahnik Syekh Yusri, khatam pun Syekh Yusri atas bawah. Di Muhammad ni saya boleh habaq besar nanti, kamu ni atas bawah Syekh Yusri. Atas kamu tahnik dengan Syekh Yusri, bawah pun Syekh Yusri pegang. Kamu punya. Maksudnya tarbiyah atas bawah lah. Syekh Yusri khatam dia, dan Syekh Yusri yang tahnik dia, insya-Allah. Ada peluang ambil benda tersebut. Jadi khatam dengan Syekh Yusri, kalau Muhammad Abu Nur 200 ringgit. Pak Syekh Yusri bukan buat kat tempat dia, buat kat tempat orang lain. Dia kena pergi ke hospital orang lain. Jadi pergi ke tempat tu, 200 ringgit. Ustaz Hairul, anak dia 400, sebab lebih daripada 6 bulan. Anak saya bawa pada 6 bulan, tu umur 4 bulan. Asal teringin pula dia kata khatam saja. Dan alhamdulillah memang betul sebenarnya. Budak-budak khatam sehari saja, lega dah esok. Esok lega terus. Muhammad Abu Nur lepas khatam, esoknya boleh merangkak, boleh jalan. Hari tu dia teriak, kita kesian tengok. Lepas tu dia balut Syekh Yusri, kita besar-besar ni. Dah dia kata satu baru nak ni. Jannah. Oh nak masuk dia Jannah, nak masuk dia satu, tu je sekolah. Baru dah nak masuk nak kan. Lepas tu balut, mula nak minum air, kena titik-titik. Aduh jaga. Minum banyak, lagi jadi termolok pula. Jadi macam-macam. Jadi masalah macam-macam. Saya risau, tanya ke saya, dia boleh makan ke saya? Dia ada benda ada kena pantang apa saya? Makan saja. Dia boleh minum banyak-banyak mana pun tak ada masalah. Minum susu mak dia, lagi dia minum banyak, buat suka dia. Hari pertama sedih, sedih teriak sampai kat sini. Makan apa semua. Sejam lepas tu dah mempak dah. Mempak dah kan? Dia lupa dah, tadi dia sakit, lepas tu dia lupa dah sakit dah. Ni budak-budak. Esok merangkak dah. Ada menerak dah. Tak ngilu lah. Kita buat tumpang ngilu. Lepas tu tanya kat Syekh Yusri, nak buka bila? Dia punya balutan. Syekh kata, hari ni kata esok Zuhur buka dah. Boleh buka dah tu. Dia punya ikatan tu boleh buka dah. Ui, kata senang. Dia tak buayak sikit. Keluar tu. Sebab takut dia lekat kat daging. Jadi saya esok tu Zuhur buah ayak tu tarik teriak. Kita tak pedi, kita tak apa esok lah. Esok tarik. Raja kata, esok lagi dekat teruk lagi. Buah minyak zaitun. Jadi saya pula, tak lepas habis tengok tu teriak tu. Lagi saya tolong pegang tangan Zaujah saya. Saya kena teriak saat lah. Lepas tu lega tu esok dan lusa tidak ada nanah, tak ada apa. Tapi tengok pakar juga lah. Pak Syekh Yusri pakar. Lepas tu dia sunat tadi, luka tak banyak, sikit sangat. Dan apa ni, lega terus esok. Barakah juga tu. Barakah Syekh. Dan kalau kata buat gitu lah. Kalau anak-anak niat gitu. Kalau pak nak sunat lagi. Berkat. Kama wal ghalib fil maulud maqtunan. Jadi Allah SWT Muhammad. Sebahagian pandangan kata yang mengatakan adalah Sayyidina Jibril alaihissalam.
pada hari dibelah dada Nabi. Katanya pandangan gitu. Itu pandangan, banyak pandangan. Dan Nabi SAW diriwayatkan bercakap pada hari keluar daripada perut ibunya dengan kataan Jalal Rabbi Ar-Rafi'. Sebut tu, Jalal Rabbi Ar-Rafi'. Maha agung Tuhanku yang maha tinggi. Qila qala Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ada pandangan sebut gitu pula. Jadi boleh kita gabung dua-dua sekali. Pandangan ni gabung dua-dua, maksudnya Nabi sebut Rabb Jalal Rabbi Ar-Rafi', Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Dan riwayat khilaf pula bila di tempat mana Nabi keluar. Nabi beranak melalui kaus daripada bahagian mana? Pandangan yang pertama, Nabi SAW keluar daripada mahal mu'tad. Kawasan yang biasa keluar daripada kemaluan ibu tu. Sayyidah Aminah. Bagaimana pandangan kata Nabi keluar dari tahta suratiha wal ta'amat fil hal. Atas sebagai pandangan pula keluar daripada bawah pusat. Di antara kemaluan dengan pusat, keluar daripada situ. Keluar Nabi daripada itu, tidak keluar daripada kemaluan. Kemudian bertangkup semula. Tangkup semula dalam hal itu juga. Pada Nabi keluar, terus tangkup balik. Lega terus waktu itu. Ini pandangan kata Syekh Nawawi Bantani, ini pandangan guru dia, Syekh Hasbullah, Syekhuna Muhammad Hasbullah. Dan juga ada khilaf lagi. Allah bersama, ada satu lagi pandangan disebut dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Bantani juga. Dia sebut Nabi SAW lahir daripada sebelah Syiqil Aisar, daripada belah ni. Lahir daripada belah pinggang belah kiri. Malah para ulama Malikiyah berpandangan siapa yang mengatakan Nabi lahir daripada kemaluan, maka akan boleh dihukum bunuh kalau tidak bertaubat. Dan hukum tersebut. Saya tanya kepada Syekh Yusri, apa maksud kalam ni? Maka ulama Malikiyah memang akan bunuh terus orang yang kata ayah Nabi keluar daripada bahan mu'tad. Tak, kata Syekh Yusri, maksudnya kalau yang keluar tu yang dia sebut dengan tujuan nak menghina Nabi SAW. Contoh yang orang tanya, orang kata, alah, Nabi Muhammad pun beranak ke situ. Tu ni ayat-ayat menghina tu. Ayat-ayat nak merendahkan Nabi SAW. Ni yang kena bertaubat. Kalau tak bertaubat, boleh dihukum bunuh. Termasuk perkara yang boleh dihukum bunuh. Kenapa apa ni? Sangat mencintai Nabi SAW. Ulama bincang bab tu. Boleh. Dan Syekh Yusri pandangan kata Nabi SAW keluar melalui mahal mu'tad. Kadang-kadang ta'zim kepada Nabi SAW. Tidak berniat untuk nak mengatakan Nabi SAW ni lahir daripada tempat yang hina dan sebagainya. Tak ada. Nanti tujuan. Dan khilaf masalah berkenaan dengan ibu Nabi SAW hamil. Dan kata sebagai pandangan Sayyidatina Aminah tidak rasa langsung waktu Nabi waktu menghamilkan Nabi tidak rasa berat. Riwayat yang masyhurah annaha lam tajid lidzalika syai'a. Tak rasa apa langsung. Wa jumi'a baina riwayatain bi anna al-awwal fi awwal al-haml. Wal akhar fi akhirih لتقع مخالفة العادة فيهما حتى يعلم أن كل أموره صلى الله عليه وسلم خارقة للعادة كما قال ابن حجر. Jadi gabung ni antara dua pandangan. Satu pandangan kata Nabi Sayyidatina Aminah kata dia tidaklah terasa berat sangat, rasa ringan biasa saja, tapi rasa lah ada. Saya pandangan kata tak rasa apa langsung, tak tahu kata dia mengandung. Rasa dia tak ada rasa mengandung. Jadi ulama kata gabung dua pandangan. Yang pertama pada awal keadaan. Yang kemudian yang kedua bila mana dah kandungan dah makin besar, maka tu dia tidak rasa langsung rasa berat. Rasa nak mengah apa semua ni. Kenapa? Mengandungkan Nabi SAW. Jadi ada ulama jawab sedap kan, yang disebut oleh para ulama. Kalau kata yang tempat Nabi SAW, kalau kata Sayyidah Aminah ni orang yang tidak baik, mereka kata Sayyidah Aminah ni masuk neraka Allah Ta'ala. Tempat Nabi ditanam itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Tidak berbanding dengan tanah-tanah di muka bumi Allah Ta'ala, tempat yang paling mulia. Tidak ada khilaf di kalangan ulama antara Mekah dan Madinah. Atau khilaf Mekah dan Madinah mana paling aula. Imam Syafi'i berpandangan Mekah lebih aula daripada Madinah. Imam Malik berpandangan Madinah lebih aula daripada Mekah Al-Mukarramah. Syekh Yusri kata kalaupun saya bermazhab Syafi'i dalam bab ni saya mazhab Maliki. Dalam bab Madinah lebih mulia. Syekh Tahir Kurdi dalam kitab dia Tarikh Al-Qawi tentang Mekah, kurang 8 jilid kitabnya. Dan itu dia mentarjihkan Mekah lebih mulia. Dan ini pandangan jumhur ulama Mekah lebih mulia daripada Madinah Al-Munawwarah dari segi umum tanah. Tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama tempat Nabi dilahirkan itu adalah lebih mulia daripada Mekah dan Madinah dan seluruh isi dunia. Tempat Nabi ditanam. Tempat Nabi ditanam. Baik, kalau tempat Nabi ditanam tu pun dah paling mulia,
Apa dia tempat Nabi waktu Nabi duduk dulu. Masa mula sebelum keluar. Itu kan duduk kat bilang tu. Takkan tempat duduk dalam perut tu tak mulia. Nah, sebelum keluar, tempat dibentuk badan Nabi SAW dan sebagainya, tu takkan tak mulia. Tu tempat yang paling mulia lagi. Lebih mulia daripada tanah tu. Mana? Lebih mulia daripada tanah tempat Sayyidina Nabi SAW di Makkah. Dan kemudian disebut di sini tambih, ambil peringatan pada kemuliaan tempat Nabi di tanah. Qad aqada al-ijma'u ala anna Makkah wal Madinah afdalul biqa'. Ijma' ulama. Makkah Madinah adalah afdal biqa' 'ala al-ard. Makkah Madinah. Wattafaqa a'immatu thalatha ala anna Makkah afdal min Madinah. Ittifaq ulama tiga ulama. Kecuali Imam Malik, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpandangan Makkah lebih mulia lebih afdal daripada Madinah. Wa akasa Malik. Imam Malik berbeza pandangan. Nah, maksud Imam Malik berpandangan Madinah lebih mulia. Wal khilafu fi ghairi al-buq'ati syarifah. Yang khilaf ni pada apa? Bukan tempat Nabi di tanah. Tempat Nabi di tanah allati tadammanat a'dha'uhu sallallahu alaihi wasallam wa illa fa hiya afdalu min as-samawati wal ardi jami'an qat'an. Apa? Ini kita sebut tadi. Tempat Nabi di tanah tu lebih mulia daripada Mekah, Madinah, langit dan bumi. Seluruhnya. Lebih mulia daripada Arsy Allah Taala. Tempat Nabi di tanah. Wa min qawasi ismi Makkah, yang antara nama kelebihan nama Makkah ini disebut oleh Syekh Nawawi Bantari. Annahu idza kataba ala jabinil mar'uf bidamir ru'af. Siapa yang darah keluar tak berhenti. Orang yang darah keluar tak berhenti kan? Waktu perang ke ataupun aksiden dan sebagainya, keluar darah tak berhenti. Dia tulis Makkah. Dia tulis Makkah wastul bilad wallahu raufun bil ibad. Tulis itu kat atas. Makkah wastul bilad, nah, wallahu raufun bil ibad. Inqata' ad-dam. Ambil darah tu, ambil yang tulis tu, ikat dekat tempat yang darah tadi. Maka darah itu akan berhenti, insya-Allah. Boleh. Kata ba'al jabin. Jabin ini bukan sihat. Bukan ikat dekat tempat darah, ikat dekat jabin. Ikat dekat, tulis dekat dahi. Makkah wastul bilad. Kemudian wallahu raufun bil ibad. Insya-Allah darah akan berhenti. Inqata' ad-dam. Zakarahu al-Bayjuri fi hasyiyatihi 'ala asy-syama'il. Dalam hasyiyah syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Baik. Tulis itu. Dan kemudian atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Dan sahih dan jumhur pandangan ulama memegang mengatakan bahawa Nabi SAW diutuskan oleh Allah Taala pada umur 40 tahun. Bila ziyadah wala naqs. Tidak ada tambahan, tidak ada kurang. Walakin hadha la yatimmu illa idza kanat al-bi'tsah fi syahr al-wiladah. Ma'anna al-mashhur annahu wulida fi Rabi'il Awwal wa bu'itha fi Ramadan al-waqi' ba'da sanati mutammimati lil-40. Faman qala 40 sanah algha al-kasra 'ala al-awwali aw jabarahu 'ala al-thani. Disebut macam ni. Dia kata, tapi kalau kata hadha la yatimmu, tidak akan sempurna melainkan Nabi SAW idza kanatil bi'tsah fi syahril wiladah. Sempurna tu kalau ketika mana diutuskan Nabi pada bulan Nabi dilahirkan. Nabi lahir 20 bulan awal. Maksudnya kalau nak diutuskan cukup 40 tahun, mesti diutuskan juga pada Rabiul Awal. Tak. Tapi sekarang ni yang masyhur, ya, Nabi lahir pada Rabiul Awal, tapi diutuskan pada Ramadan. Nah, Ramadan yang mana tarikh Nabi waktu ketika tu umur 40 tahun cukup. Kan? Kalau kita ikut dia, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi lepas lah. Jadi bukan 40 tahun cukup, lebih. Lebih daripada 40 tahun. 40 tahun lebih lah maksudnya. Jadi dia kata apa? Faman qala 40 sanah, siapa yang kata 40 tahun, maka dia telah menafikan dan dia tak ihmal lah hak lebih-lebih tu. Hak kurang lebih dalam Rabiul Awal nak pergi ke Ramadan apa? Rabiul Awal 1 2 3 4 5 bulan. 5 bulan tu balas lah. 5 bulan tu tidak dikira. Jabrahu 'ala al-thani. Qala ba'dhum kana ibtida'ul wahyi bil manami fi ar-rabi'. Jadi sebagian ulama pandangan kata apa? Nabi dah mula mimpi pada bulan Rabiul Awal lagi. Dah mimpi dah. Kan awalul wahyi kan mimpi. Nabi mimpi dulu.
Untuk dapat nak bagi, ada persediaan. So kena ada hin dulu. Jadi itu persediaannya. Persediaannya Nabi diberikan dulu hin, diberikan dulu tanda-tanda. Kata Nabi akan diutuskan sebagai Nabi Allah Ta'ala. Ada tanda-tanda dulu. Kami mengejut gitu. Itu pun Nabi terkejut juga. Terkejut ketika mana? Di Gua Hira. Dan kemudian Nabi tunggu selama 6 bulan. Man qala kana ibtida'uhu fi Ramadan arada anna maji'a Jibril yaqadatan. Jadi nak katakan yang bermula pada Ramadan tadi adalah kerana Sayyidina Jibril datang secara jaga pada ketika tersebut, bukan dalam mimpi lagi. Secara jaga pada waktu ketika itu. Sebelum tu datang. Dan kemudian dan sahihnya Nabi SAW risalah dan kenabian, kenabian dan kerasulan Nabi SAW mukhtarinatan sekali. Qala Ibnu Abdillah, qala Ibnu Abdil Bar wa ghayruhu arsalahu Allah lama balagha 43 sanah. Ibnu Abdil Bar berpandangan Nabi SAW diutuskan Allah Ta'ala pada umur 43 tahun. Fakanat an-nubuwah sabiqatan binuzuli Iqra wa kanat ar-risalah bi amrihi bil inzari lamma nazalat ayatul mudaththir wa fi zaman fatratil wahyi nabiyyun la rasulun. Waktu ketika mana diutuskan jadi nabi pada bila diutuskan, bukan waktu kecil lagi tidak nabi. Atau jangan bincang itu. Ini waktu diutuskan untuk sebagai penyampai kenabian. Untuk menyampaikan kenabian sebagai dapat risalah, itu waktu ketika umur Nabi SAW umur 40. Tapi waktu kecil Nabi, adakah Nabi waktu itu Nabi? Ya, Nabi sudah Nabi sejak pada azali lagi. Kalau tidak, qilahkan dengan syarah hadis. Kan Nabi dah ditanya oleh Sayyidina Jabir ibn Abdullah, mata kunta nabiyyan ya Rasulullah? Kuntu nabiyyun wal adamu baina baina ruhi wal jasadi fi tinatihi. Kan tu? Aku nabi sejak pada Nabi Adam, waktu tengah duk jadikan. Aku dah nabi dah waktu tu. Tu macam mana? Macam mana dengan pandangan ni? Ada nubuwatahu Rasulullah SAW mukhtarinat. Mukhtarinatan. Dia maksud dia apa? Diutuskan. Diutuskan sebagai nabi itu pada ketika umur 40. Sebelum tu dah nabi tapi tidak diutuskan. Tidak, hadis ni akan jadi bercanggah. Akan jadi bercanggah dengan maksud. Dia tidak bercanggah. Lepas tu nak baca kitab, bagi kena tahu perbezaan tu. Kalau tidak lagi kita jadi kita pening. Lagi orang kata macam ni pula, orang kata macam ni, nak jawab macam mana pula? Kita pening pula. Hadis sebut je lah. Baik. Ya. Yang tu tu satu pandangan. Hadis pandangan yang saya sebut di sini. Seolah kata ni kenabian yang diutuskan Allah Ta'ala ni sebab perkataan Iqra tadi ni. Bila mula Iqra, masa tu mula Nabi sebagai Nabi. Maksud dapat watikah. Watikah perhatikan waktu tu. Sebelum tu dah lah. Nama dah ada lah semua. Dan Nabi dah waktu tu Nabi lah. Cuma nak bagi jelas kenabian Nabi SAW tu dengan Iqra. Kemudian turun ayat Mudaththir. Ya ayyuhal Mudaththir tu, waktu tu baru dia jadi Rasul. Ni bincang tu. Tadi kata Imam Ibnu Abdil Bar. Kata Ibnu Abdil Bar. Kalau melihat yang pandangan yang sebut Nabi dan Rasul pada ketika sebut, Nabi sebelumnya Nabi lah. Waktu diutuskan, bila Iqra, Rasul dah waktu tu. Jadi Nabi lah sebelum ni. Jadi sekali lah. Jadi sekali dengan Rasul pada ketika itu. Wajab al-qailuna bi iqtiranihima bi anna ayat al-mudaththir tibyan lil murad min surah al-Iqra. Karena makna Iqra ala qaumika ma sa'ubayyinuhu lak. وإنما كان الإرسال على الرأس الأربعين لأنه عادة مستمرة في أكثر الأنبياء أو جميعهم. Jadi soalan perkataan Iqra tadi, Iqra ala qaumika, bacakan kepada kaum kamu, ma sa'ubayyinuhu lak, yang mana aku katakan kepada kamu selepas. Inama kana al-irsalu ala ra'sil arba'in, diutus pada umur 40. Karena apa? Karena adat para anbiya yang sebelum-sebelum ni diutuskan oleh Allah Ta'ala pada umur 40. Ini yang disebut dalam Hawashi Al-Baydawi. Baik. Minhum Syekhul Islam. Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari. Dan Nabi SAW duduk di Makkah selepas diutus selama 13 tahun. Kemudian pergi ke Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Baik. Dan kemudian kita akan masuk sikit je lagi nak habis buat ni. Habis sampai
bait yang ke-41. Jadi Ustaz habis lah kita. Bab bait ni ada berapa puluh kan? Ada 57 bait. Ni nak habis lah. Kita berhenti sah. Ambil nafas lah. Dan kita sambung balik sikit ni. Dah 41 bait. Sampai ke 41 bait lah. 7 bait lagi. Wallahu a'lam.